Salam sejahtera kepada semua. So, talimat ini adalah berkaitan tentang pelaksanaan praktikum PDPR Co-Curriculum. Saya selaku penyelaras praktikum unit Co-Curriculum, saya Encik Kanaisan Kanapati akan berikan talimat ini kepada anda semua. Seperti yang kita sedia maklum, pelaksanaan Co-Curriculum di sekolah ni ada 3 aktiviti yang melibatkan komponen gerak kerja, pasukan, pakaian seragam, unit beruniform, persatuan dan kelab, dan sukan atau permainan. Jadi konsep pelaksanaan co-curriculum hendaklah berpusatkan kepada pengelolaan oleh murid. Maksudnya di sini, dia ada jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk setiap gerak kerja. Setiap gerak kerja dan aktiviti-aktiviti semuanya akan dilaksanakan oleh pelajar. Baik, sebelum itu kita tengok mengapakah co-curriculum ni wajib dilaksanakan. Saya rasa semua cikgu-cikgu kat sekolah, guru-guru penasihat kat sekolah, guru pembimbing, penolong kanan co-curriculum, mereka sedia akur, mereka tahu. Cuma untuk makluman untuk pelajar-pelajar ni, kena ambil tahulah kenapa co-curriculum ni wajib dilaksanakan sebagaimana kurikulum dilaksanakan. So, dasar-dasar berkaitan pelaksanaan co-curriculum ni telah dimaktubkan sebagai satu akta, iaitu Akta Pendidikan 1996 atau lebih dipanggil Akta 550. Anda boleh rujuk yang ni di sumber-sumber yang boleh dipercayai, di sumber ni ataupun dalam buku pelaksanaan co-curriculum tu ada dinyatakan. Semua dasar-dasar utama ni. Ada 5 dasar utama mengapa co-curriculum wajib dilaksanakan di sekolah. Okay? Anda boleh rujuk di sana nanti. Baik, pelaksanaan co-curriculum di sekolah, kita tengok prosesnya adalah begini ya, sama. Pertama sekali, setiap gerak kerja tu dia kena tubuhkan jawatankuasa. Contohnya ada pengerusi, ada setiausaha, ada bendahari dan juga jawatankuasa kecil. Guru pula adalah bertindak sebagai guru penasihat. Guru adalah bertindak sebagai guru penasihat. Jadi, semua aktiviti-aktiviti ini dikelolakan oleh AJK masing-masing yang terdiri daripada pelajar-pelajar ataupun murid-murid. So, untuk melaksanakan aktiviti ini, guru penasihat dia perlu maklumkan lebih awal apa aktiviti-aktiviti, apa persediaan, apa perancangan perlu dibuat oleh jawatankuasa sebelum hari perjumpaan ataupun aktiviti dilaksanakan. Contohlah, katalah unit beruniform. So, guru penasihat akan panggil pengerusi, ada setiausaha, bincang. Next week, minggu depan kita ada perjumpaan untuk katalah membuat aktiviti balutan. So, dinyatakanlah, bincang macam mana nak cari kain ando, siapa yang akan mengelolakan, macam mana nak pinjam alat, di mana tempat perjumpaan, semuanya akan dimaklumkan lebih awal. So, bila sampai hari perjumpaan, hari berkenaan, so penglibatan murid adalah secara maksimum. Maknanya mereka akan kelolakan, mereka akan jalankan aktiviti. Manakala guru penasihat, dia akan penglibatannya adalah minimum dan dia akan memantau dan memberi maklum balas. Maknanya di sini dia perlu ada di tempat aktiviti dan memberi maklum balas. Sekiranya perlu, dia akan masuk, dia akan bantu, dia akan memberi penerangan dan juga membetulkan sekiranya ada kesilapan. Dalam proses pelaksanaan ini, aktiviti co-curriculum di sekolah ini, perlu ada unsur-unsur macam pertandingan atau persaingan. Contohnya, katalah unit beruniform tadi, selepas mereka belajar balut apa semua ni, buatkan satu pertandingan balut. Siapakah balutan mana yang cantik, balutan mana yang kemas. Dan ini juga akan dihakimi oleh pelajar. Mereka akan bertindak sebagai juri. Okay. So, ini adalah antara konsep pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Baik, seterusnya kita tengok pelaksanaan penyeliaan co-curriculum untuk semester ini. Untuk praktikum semester ini. Untuk tahun 3 dan 4 adalah 60 minit diperuntukkan. Untuk tahun 5 dan 6 adalah 120 minit diperuntukkan untuk pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Tapi kita dah ubah, kita dah adjustkan, kita dah ubah sesuaikan
iaitu rancangan pengajaran harian untuk co-curriculum ni adalah 60 minit. Okey. Dan ini memenuhi kehendak dalam RMK co-curriculum, PRKA 3036. Nah, perkara ini telah diputuskan pagi tadi. Kami dah berbincang selama lebih kurang 2 jam. Kita tengok RMK balik. Memang dalam RMK itu telah ditetapkan, iaitu perancangan 60 minit, pelaksanaannya adalah 60 minit. Jadi dia kena memenuhi jam yang telah diperuntukkan. Jadi kita dah tetapkan RPH mengikut RMK adalah 60 minit. Jadi pelajar kena ikut jam yang diperuntukkan oleh pihak sekolah. Contohnya kalau sekolah membuat co-curriculum 90 minit. Dia buat 90 minit contoh. Tapi RPH yang pelajar kena sediakan adalah 60 minit. Jadi pelaksanaannya adalah untuk 60 minit. Seterusnya kita tengok PDPR pelaksanaan co-curriculum di sekolah tidak selaras. Maksudnya di sini, selepas kita membuat talimat awal, selepas maklumat awal dimasukkan dan bila pelajar telah pergi sekolah, pihak unit praktikum telah mendapat beberapa maklumat daripada sekolah. Okey, salah satunya adalah tentang pelaksanaan co-curriculum. Jadi maklumat ini telah kami kemas kini pada 27/6. Kemudian dapat lagi maklumat yang terkini. That's why kita updatekan dalam talimat ni selari dengan maklumat yang telah diterima. Jadi di sekolah ni ada sekolah laksanakan co-curriculum dalam jadual. Dia letak dalam jadual. So itu tak jadi masalah. Ada sekolah pula dia laksanakan co-curriculum tetapi di luar jadual waktu. Dia tak letak di jadual tapi dia letak di luar, waktunya belah petang. Ada sekolah tidak melaksanakan co-curriculum, so tiada dalam jadual. So benda ini kita kena selaraskan. Jadi sekiranya PDP mingguan tidak dilaksanakan di sekolah, tak buat. Pelajar harus sediakan RPH untuk setiap minggu. Ini memenuhi RMK. Sebab anda akan menjalani praktikum selama 12 minggu, so mesti ada 12 RPH untuk sepanjang praktikum ini, dan seminggu adalah 1 jam ataupun 60 minit. Okay. Seterusnya kita tengok penyeliaan PDPR co-curriculum. Okey, baik dari segi penyeliaan PDPR co-curriculum oleh penyelia elektif taraf dan juga bimbingan oleh guru pembimbing. Baik, pelaksanaannya adalah mengikut sekolah. Maksudnya di sini, kalau co-curriculum, kita tengok guru pelatih kena akur lah dengan kaedah pelaksanaan di sekolah. Contohnya, ada sekolah dia laksanakan aktiviti co-curriculum dalam jadual. Memang ada dalam jadual dah. Jadi PDP dan penyeliaan adalah secara online, di mana ada interaksi guru dengan murid dan boleh digunakan Google Meet dan yang sebagainya, boleh kita nampak di situ. Yang kedua, sekolah yang laksanakan aktiviti co-curriculum tetapi di luar jadual waktu. Maksudnya di sini selepas waktu sekolah, pukul 2 ataupun belah petang. Jadi PDP dan penyeliaan adalah secara online sebab memang sekolah laksanakan. Jadi pelajar kena sediakan RPH untuk 60 minit dan laksanakan PDP di mana pengelolaannya lebih kepada oleh murid. Tapi yang ketiga, sekolah yang tidak melaksanakan aktiviti co-curriculum, dia tak buat langsung. Jadi PDP dan penyeliaan untuk siswa guru adalah secara rakaman video simulasi. Kita tengok pelaksanaan co-curriculum. Jadi untuk siswa guru, anda boleh pilih satu gerak kerja co-curriculum untuk unit beruniform, persatuan kelab, sukan permainan untuk menyediakan rancangan harian dia, RPH co-curriculum. Dia boleh pilih. Sekolah mungkin boleh bagi 3 kepada anda. Boleh pilih. Dia bagi 3, anda kena laksanakan 3, tapi untuk RPH buat 1 saja. Untuk 1 gerak kerja saja. So terpulanglah kalau anda nak buat unit uniform, kelab persatuan, sukan ataupun permainan. Jadi pilih 12 tajuk untuk rancangan semester
Kenapa 12 tajuk? Sebab anda akan menjalani praktikum selama 12 minggu. Kemudian bagi tajuk-tajuk berkenaan, rujuklah guru pembimbing dan juga buku sumber ataupun buku panduan gerak kerja berkenaan untuk dapatkan 12 tajuk tu. Selepas ada 12 tajuk, barulah buat rancangan mingguan harian untuk satu gerak kerja co-curriculum tersebut. Jadi perlu disediakan untuk setiap minggu. Sebab anda menjalani praktikum selama 12 minggu, maka ada 12 RPH dia. Dan anda kena uploadkan RPH berkenaan setiap 2 minggu. Anda nak upload setiap minggu pun boleh atau 2 minggu sekali pun boleh. Supaya pensyarah penyelia dia boleh menyemak dan membeli madu malas. Ada penambahan sedikit dalam RPH untuk semester ini, iaitu di bahagian footer belah kiri perlu diletakkan nama penuh siswa guru dan juga PISMP ambilan bila. Ini telah diputuskan oleh unit praktikum, perlu dimasukkan. Untuk bimbingan dan penyeliaan oleh pensyarah, penyelia dan guru pembimbing, untuk penyeliaan kurikulum ini anda boleh gunakanlah video call ataupun Google Meet ataupun Google Classroom atau mana-mana aplikasi yang boleh anda interaksi dengan siswa guru. Baik, seterusnya, bagi penyeliaan kurikulum untuk sekolah yang tidak melaksanakan aktiviti kurikulum, maknanya dia tidak ada dalam jadual, dia di luar jadual pun tak ada. So, siswa guru pilih satu komponen gerak kerja, iaitu sama ada unit beruniform, persatuan kelab dan sukan atau permainan. Pilih satu. So, sediakan rancangan semester 12 tajuk, kemudian sediakan rancangan mingguan di mana masa PDP adalah untuk 60 minit. Jadi, untuk simulasi rakaman video adalah berdurasi 30 minit saja. Yang melibatkan rakaman tu 30 minit. Kelas mungkin 60 minit. Tapi yang perlu dirakam adalah untuk 30 minit. Untuk rakaman ini, 30 minit ini, dia meliputi langkah PDP di bahagian perkembangan dan pengukuhan saja. Ada di langkah perkembangan dan pengukuhan, di mana ada 30 minit diperuntukkan. Okey. Dan rakaman video ini perlu dibuat 2 kali. Kenapa perlu dibuat 2 kali? Sebab kita tengok pensyarah penyelia akan membuat penilaian pada minggu ketiga dan juga pada minggu ke-9. Okay. Jadi, pensyarah penyelia boleh gunakan borang PR1 co-curriculum untuk penyeliaan pertama. Kemudian gunakan borang PR2 co-curriculum untuk penyeliaan kedua. Bagi sekolah yang tak ada co-curriculum, maksudnya kena buat simulasi video, so pelajar kena buat 2 rakaman video. Satu untuk minggu ketiga, satu lagi untuk minggu ke-9. Okay. Bagi sekolah yang ada dalam jadual ataupun melaksanakan di luar jadual, bimbingan ataupun penyeliaan boleh dilakukan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, minggu ketiga seboleh-bolehnya penyeliaan minggu ketiga dan juga minggu ke-9. Baik, saya akan tunjukkan contoh rancangan mingguan co-curriculum bagi kelab persatuan, unit beruniform dan juga sukan permainan. Untuk ini, kita telah ubah sesuaikan masanya kepada 60 minit. Kita mengikut ketetapan RMK, RMK praktikum. Baik, di bahagian pertama ni, bahagian muka depan ni, dia adalah sama untuk 3 gerak kerja. Sama ada kelab persatuan, unit beruniform atau sukan permainan. Dia benarnya sama. Contoh, kalau persatuan, nyatakan apa persatuan yang anda diagihkan atau anda pilih. Anda dah pilih kelab persatuan, pilihlah persatuan. Kalau bahasa Inggeris, kelab bahasa Inggeris. Kalau sejarah, persatuan sejarah. Kalau PJ, persatuan pendidikan jasmani. Kalau persatuan kesihatan, pendidikan kesihatan, tulis pendidikan kesihatan. Dan semua aktiviti kelab persatuan yang boleh dijalankan dan ada di sekolah.
letakkan tajuk apa pada hari berkenaan yang anda diajar, tarikh, hari, masa. Okey, katalah video rakaman anda buat pada hari Rabu, tarikhnya dan masanya perlu dinyatakan pada hari Rabu berkenaan lah. Katakan walaupun buat di belah petang, nyatakan pada hari berkenaan. Nyatakannya bila murid. Kemudian objektif PDP, di sepanjang sesi pengajaran pembelajaran, murid akan dapat. Okey, untuk kurikulum, bahagian atas sekali, nombor 1, kita letakkan domain efektif. Di mana dia akan tunjuk, kita harapkan sepanjang ni pelajar akan dapat menunjukkan perasaan seronok semasa melakukan aktiviti. Dan juga menunjukkan semangat kerjasama. Semua ni adalah domain efektif. Yang kedua adalah domain psikomotor dan ketiga adalah domain kognitif. Nyatakan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam pelaksanaan PDP ini. Kemudian kemahiran insaniah yang diharapkan daripada pelajar. Kemudian elemen merentas kurikulum EMK yang terlibat dalam pelaksanaan PDP ini. Untuk sumber rujukan, anda boleh nyatakan buku panduan yang anda rujuk. Dan yang kedua, boleh letakkan bahan-bahan daripada mana anda rujuk. Anda boleh buat rujukan internet juga di sini, ya. Seterusnya, ada elemen bimbingan guru, iaitu bagi membantu guru pelatih, guru pembimbing dan juga penyelia elektif trust akan membantu dalam fokus di sini, ya. Elemen bimbingan guru difokuskan, tema fokus bimbingan TFB. Di bahagian mana siswa guru perlukan bantuan ataupun guru nak memberi bantuan atau bimbingan yang lebih berfokus. Ini sama dengan subjek-subjek yang lain. Mungkin dia bahagian perancangan ataupun dia bahagian pasal pelaksanaan ataupun bahagian perkembangan. Okey, kemahiran insaniah yang diharapkan dan kita nak semak atau kita nak bimbing, bantu, letakkan di sini. Kemudian pedagogi masa kini, ya, yang digunakan pakai abad ke-21 ataupun TMK. Dan refleksi ada sama dengan masa bahagian sama dengan tema lah, kan? Di bahagian sebelum ataupun semasa dan selepas, boleh dinyatakan. Seterusnya kita tengok pula dia punya agihan dalam RPH. Dia ada 4 bahagian, iaitu bahagian masa, butiran, organisasi dan alatan ataupun catatan. Jadi di bahagian permulaan, kan, untuk 60 minit ini, kita letakkan pengurusan ni 5 minit. Okey, untuk aktiviti pengurusan ni, pengurusi kelab. Di mana pelajar ni, dia pastikan semua ahli bersedia dan mengambil kehadiran murid serta berikan penerangan ringkas tentang aktiviti yang akan dilaksanakan untuk PDP berkenaan. So di bahagian organisasi, bolehlah letakkan gambar rajah ataupun gambar organisasi kelas. Di bahagian catatan, boleh letakkan strategi PDP berpusaka pelajar dikelolakan oleh pengurusi ataupun boleh letakkan nama pelajar tersebut. Dan guru penasihat, iaitu siswa guru, dia memantau dan memberi maklum balas. Langkah seterusnya adalah fasa perkembangan. So di sini ada 30 minit. Kalau buat rakaman video, boleh ambil fasa ini, 30 minit terus. Di mana penerangan aktiviti oleh murid A. Maknanya murid A ni dia akan kelolakan aktiviti dan membuat penerangan, ya, apa yang perlu dibuat. Seterusnya, latihan aktiviti oleh semua murid. Sama ada secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Mereka akan buat aktiviti di sini untuk 30 minit. Dan nyatakanlah letakkan organisasi kelas. Kemudian di bahagian catatan masih berpusatkan pelajar, dikelolakan oleh murid A, boleh letak nama murid. Dan BBM, apa bahan bantu mengajar, digunakan untuk langkah atau dalam fasa perkembangan ini. Di sini guru penasihat memantau dan memberi balas. Maksudnya di sini kalau buat video, guru penasihat ni perlu ada dalam video lah. Mana dia memberi maklum balas apabila aktiviti sedang berlangsung. Mungkin dia nak membetulkan aktiviti ataupun pelajar tanya soalan apa semua ni, boleh di sini peranan guru penasihat. Langkah seterusnya adalah langkah pertandingan atau pengukuhan, iaitu selepas mereka telah buat aktiviti ataupun latihan berkenaan, maka dia buat sesi pertandingan ataupun pembentangan. Pelajar dibentangkan balik.
apa tugasan mereka buat tadi. Dan di sini tugasan pegawai pertandingan diketuai oleh murid B, di mana ada hakim ataupun ada juri yang buat penilaian ataupun tega pembentangan. Di mananya di sini ada unsur pertandingan. Kan? Itu boleh nyatakan dia punya penerangan di sini secara terperinci. Ada letakkan gambar raja aktiviti di bahagian catatan, masih berpusaka pelajar dan dikelolakan oleh murid B, letakkan nama murid. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan pakai dan catatan guru penasihat memantau dan memberi maklum balas. Seterusnya di bahagian penutup, iaitu kita tetapkan 5 minit. Pengurusan kelas, refleksi oleh pengurusi ataupun naik pengurusi, bagi refleksi keseluruhan, kemudian guru penasihat membuat rumusan. Dan menyatakan organisasi kelas, dan di bahagian catatan dikelolakan oleh pengurusi, naik pengurusi, boleh letakkan nama dan guru penasihat. Dan di bawah RPS tadi, perlu dinyatakan di footer tu nama penuh, unit ataupun nama penuh dan PICP ambilan bila, nyatakan di sini. Baik, dalam proses ini, kita kadang-kadang masa yang diperuntukkan 60 minit, secara langkah tu pelajar boleh buat ubah suai masa tu. Tapi mesti dah dalam 60 minit. Baik, dia kadang-kadang bergantung pada aktiviti. Seterusnya adalah untuk rancangan mingguan bagi sukan dan permainan. Bahagian muka hadapan sama macam tadi, sama. Dan bahagian untuk pelaksanaan PDP, masanya untuk sukan permainan dia berbeza sikit dengan kelab persatuan. Untuk sukan permainan ada 3 minit untuk pengurusan kelas, iaitu pengurusi memastikan semua ahli bersedia, ambil kedatangan dan juga melakukan aktiviti ataupun setiausaha mainkan peranan, memeriksa pakaian dan mengambil kehadiran murid, dan diketuai oleh pengurusi strategi yang berpusaka pelajar dan guru penasihat memantau dan memberi maklum balas. Okay. Seterusnya langkah kedua adalah permulaan 10 minit. Dalam langkah ini dia ada aktiviti memanaskan badan dan regang-regangan otot diketuai oleh murid A dan penerangan apa yang mereka buat tentang regangan. Seterusnya latihan kecergasan fizikal oleh murid A. Murid yang sama mengetahui latihan kecergasan fizikal untuk 10 minit ini. Dan organisasi kelas, kedudukan kelas, dan boleh nyatakan di sini dikelolakan oleh murid A, kalau nama dia Abu, boleh letak nama Abu. Dan apa bahan-bahan bantu mengajar digunakan di sini, sekurang-kurangnya ada whistle lah untuk kawalan. Dan juga guru penasihat memantau dan memberi maklum balas di sini. Ini untuk langkah permulaan. Seterusnya langkah perkembangan ada 2 di sini, iaitu perkembangan 1, perkembangan 2, iaitu tengok tajuk aktiviti ataupun tajuk berkenaan berkaitan dengan permainan adalah permainan katalah bola sepak, tendangan leret. So penerangan tentang tendangan leret dan demonstrasi oleh murid B. Okay. Selepas dah demonstrasi, latih tubi kemahiran dikuasai oleh murid B dan dia akan mengetahui dan buat latih tubi secara berpasangan, individu ataupun secara berkumpulan. Ini lebih kepada sesi statik di sini. Untuk perkembangan 2, latihan ansur maju ni adalah lebih kepada dinamik secara berkumpulan. So letakkan gambar-gambar kemahiran atau gambar kerja aktiviti dalam 2 langkah ini. Kemudian di bahagian pengelola ini, murid B ni, kalau nama dia adalah Ahmad, letakkan Ahmad lah, boleh ya. Dan apa bahan bantu mengajar digunakan. Okay. Sama juga dengan fasa perkembangan 2, iaitu untuk latihan ansur maju oleh murid B. Dan nyatakan secara ringkas dan spesifik apa aktiviti yang mereka lakukan. Seterusnya adalah fasa pertandingan atau pengukuhan daripada kemahiran yang telah diajar tadi. So kita buatlah permainan kecil. Kalau melibatkan kawasan besar, murid ramai boleh buat besar. Kalau tidak, letakkan permainan kecil di mana ada peraturan dia dan tugasan. Katalah kalau bola sepak tadi, ada pegawai pertandingan, ada referee dan juga ada penjaga garisan. Ini bergantung pada bilangan murid. So, terangkan tentang peraturan dan biar murid-murid ini mereka bermain sesama sendiri sebagai pengukuhan apa yang mereka telah belajar. Itu gambar raja aktiviti dan dikelolakan oleh murid C. Maknanya untuk bahagian pertandingan ini, murid C dia akan jadi ketua. Katalah Acong akan menjadi ketua di sini.
Nyatakan bahan bantu mengajar yang telah digunakan untuk langkah PDP bahagian pertandingan ini. Guru penasihat memantau dan memberi maklum balas. Seterusnya di bahagian penutup, refleksi 7 minit ni. So ada aktiviti gerak kendur diketuai oleh murid D. So kemudian ada refleksi oleh pengurusi, kemudian rumusan guru penasihat. Kenapa kita letak murid A, B, C, D? Kita beri peluang untuk setiap murid ini atau AJK berkenaan, mungkin AJK bola sepak, mereka dalam jawatan itu semua murid diberi peranan untuk jadi pemimpin aktiviti. Samalah di bahagian catatan, letakkanlah PDP ini ada berpusatkan pelajar, dikelolakan oleh murid D, guru penasihat memberi memantau dan memberi maklum balas. Kan? Dan di bahagian bawah sekali, letakkan nama penuh dan juga PSCP, ambilan bila. Ini untuk PH untuk sukan dan permainan. Bagi rancangan mingguan bagi unit beruniform, contohnya RPH, dan sama juga yang bahagian muka hadapan ni, muka pertama ni, di setiap RPH, sukan permainan kelab persatuan, cuma nyatakan unit beruniform ni, jenis apa. Kalau KRS, Pandu Putri, PBSM ataupun pengakap, letakkan di sini. Apa tajuk yang diajar, tarikh, masa, bilangan dan semua yang keperluan di sini, seperti yang telah dinyatakan awal, letakkan di sini. Dia bahagian permulaan, dia ada berbeza sikit, iaitu istiadat unit beruniform. So kalau pengakap, buatlah cara pengakap, Pandu Putri, cara Pandu Putri, kalau PBSM, cara PBSM. Kan? Jadi murid ada upacara pelaporan diketuai oleh ketua kawat, di mana dia akan jadi memberi arahan kawat dan mereka akan berbaris dalam satu barisan dalam situasi formasi kawat. Jadi ketua kawat pastikan semua ahli bersedia, pemeriksaan barisan dan kehadiran, kemudian nyanyian lagu, mulai dengan lagu Negaraku ataupun dan juga lagu Negeri Perak ataupun lagu unit uniform berkenaan, kemudian bacaan ikrar, kemudian penerangan aktiviti yang akan dilaksanakan. Ini kita ikutlah istiadat unit beruniform masing-masing. Bahagian catatan ni sama macam untuk ketiga-tiga yang kedua-dua RPH yang lain sama juga, iaitu berpusatkan pelajar dikelolakan oleh ketua kawat ataupun nama dia dan juga guru memantau dan memberi maklum balas. Okey. Dan langkah seterusnya iaitu bahagian perkembangan diletakkan 30 minit. Kalau pelajar rasa nak pecahkan dua bahagian perkembangan 1, 2, 15 minit pun boleh lah, asalkan dia cukup. Cukup 60 minit. So bahagian perkembangan ni contohlah penerangan demonstrasi oleh aktiviti oleh murid A. Kalau kata unit beruniform dia ambil kawat. Dia nak ajak kawat, tajuk dia kawat. Kawat dia kawat septik. So penerangan demonstrasi. Lepas dia terangkan penerangan demonstrasi, latihan secara amali oleh semua murid sama ada secara individu, berpasangan dan kumpulan. Mana dalam 30 minit ini, selepas penerangan demonstrasi, mereka akan lakukan aktiviti. Okay. Dan teruskan letakkan gambar aktiviti atau gambar kemahiran tadi dan juga lah catatan strategi perpustakaan pelajar dikelolakan oleh murid A, alat bahan bantu mengajar dia ada di sini dan juga guru penasihat memantau dan memberi maklum balas. Di bahagian pertandingan atau pengukuhan 20 minit. Jadi diketuai oleh murid B, dia terangkan apa syarat-syarat pertandingan sebagai pengukuhan dan ada hakim juri-juri yang telah ditugaskan. Maka mereka akan buatlah, katalah tadi tajuk kawat, diberi arahan, mereka akan lakukan aktiviti kawat. So kita buat penilaian di sini. Okay. So masih berpusatkan pelajar, dikelolakan oleh murid B, apa bahan bantu mengajar digunakan dan guru penasihat memantau dan memberi maklum balas. Dia bahagian penutup, istiadat beruniform sekali lagi, di mana upacara pelaporan diketuai oleh ketua kawat. Maaf, ada kesilapan ejaan di sini. Di mana ketua kawat akan berarahan, berbaris di hadapan, kemudian dia bagi pelaporan, kemudian rumusan oleh guru penasihat. Seterusnya di bahagian bawah sekali ialah nama penuh dan PSCP ambilan bila. Baik, itulah sedikit sebanyak talimat yang dapat diberikan dengan info-info yang terkini daripada saya.
Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan sokongan diberi. Segala maklumat-maklumat yang saya telah bincang ataupun yang saya telah taklimatkan tadi, satu akan dia muat naikkan di tapak informasi unit praktikum. Jadi bagi pelajar-pelajar semua ni, selamat menjalani praktikum, dan bagi pensyarah, selamat menyelia semua pelajar-pelajar kita. Semoga semuanya akan memberikan yang terbaik demi menjadi seorang guru yang bagus dan cemerlang. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.